maka tempat beradanya Masjid Al-Aqsa itu dinamakan sebagai Baitul Maqdis. Wa idh qulna wa idh qulna nadkhulu hadhihi al-qaryah. Dan ingatlah kamu wahai Muhammad tatkala kami berkata kepada Bani Israel, masuklah sekalian kamu ke dalam negeri ini. Perintah Allah. Wa kulu fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Maka makanlah kamu di dalamnya. Fa di sini ialah fa al-ataf. Bila berlaku satu perkara, maka diteruskan dengan satu perkara yang lain. Bila dah masuk negeri Baitul Maqdis ni, maka apa yang perlu kamu buat? Makanlah. Fakulu, makanlah kamu sekalian, haitsu syi'tum ragada. Di mana-mana kamu jumpa makanan, di dalamnya. Ragada. Ragada ini hal perbuatan makan tu. Sebab itu dia dibaca bari atas. Ragada hal perbuatan halatul akli, hal perbuatan makannya orang-orang Bani Israel dalam Baitul Maqdis itu. Apa-apa makanan yang ada di dalam Baitul Maqdis itu, makanlah kamu dengan ragada. Pemana ragada? Dengan bersenang-senang, yakni sebagaimana yang kamu kendaki. Maksudnya makanlah, jangan takut. Apa saja ada dalam Baitul Maqdis itu, kamu makanlah dengan senang hati, tak perlu rasa curiga. Itu maksud dia. Tak perlu rasa curiga, tak perlu rasa mungkin ada perangkap musuh di mana-mana, kalau kita makan mati nanti. Contoh, ataupun makanan ini makanan yang mungkin ada mudarat, kalau dimakan boleh kita diserang penyakit yang boleh menyebabkan sakit dan mati. Yang sakit yang membawa hingga kematian. Jadi kata Allah SWT, perintah kepada Bani Israel ini disampaikan oleh Musa AS ni, masuklah kamu dalam negeri Baitul Maqdis ini. Dan bila masuk ke negeri Baitul Maqdis ini, apa saja makanan yang ada di sana, kamu makanlah dengan senang hati, seperti mana yang kamu nak. Nak buat sup ke, nak buat panggang ke, nak goreng ke, nak buat apa belah, makanlah. Jangan kamu rasa ragu-ragu dan bimbang. Itu maksud dia. Kemudian wadkhulul baba sujada, dan masuklah kamu ke dalam pintunya dengan tunduk. Masuklah ke dalam pintu kota Baitul Maqdis ini dengan tunduk. Maksud tunduk ni dengan penuh kehormatan. Dengan penuh kehormatan. Maksudnya dengan penuh tawaduk. Jangan masuk ke dalam negeri Baitul Maqdis ini dengan lagak samsing, lagak penjajah, lagak orang jahat-jahat. Bagaimanakah orang samsing masuk? Cuba tengok filem 6 Jahanam, macam mana mereka masuk ke merompak, mencuri, merompak, membunuh dan merogol. Bahasa Piramli bagus sebenarnya. Mencuri, merompak, membunuh dan merogol. Mencuri, kalau ada yang mampu diambil dengan mudah, curilah. Merompak, kalau perlu kekerasan, kita rompak harta orang kampung ataupun orang di bandar sesuatu tempat. Membunuh, kalau masa merompak terpaksa membunuh, kita akan membunuh. Dan merogol. Takkan reta kita nak memuaskan nafsu kita. Nafsu ni bukan saja nafsu reta, nafsu seks pun ada. Jumpa mana-mana perempuan, kita rogol. Tak kira lah yang belum kahwin ke, yang dah kahwin ke,
janda ke, anak dara ke, janda ke, isteri orang ke. Maka dalam perbuatan-perbuatan mereka ini, mereka merokol dan membunuh Mas Merah. Siapa Mas Merah? Isteri Tantari. Ya, itu dia. Jangan buat macam tu, kata Allah SWT kepada Bani Israel. Masuk kamu ke pintu negeri Baitul Maqdis ini dengan sujada, dengan hormat dan tunduk, tawaduk. Masuk bagi salam lah. Yang ceritanya macam tu lah. Masuk bagi salam. Kalau kita masuk, kita pergi ke kampung orang, masuk cara baik, orang kampung terima pun cara baik, kan? Kalau kita masuk ke kampung orang dengan lagak samsin, dengan lagak perompak, penjenayah, maka orang tak suka. Orang memandang kita sebagai ancaman. Apatah lagi kalau kita ini datang dari negeri yang jauh. Orang Bani Israel ini sebenarnya mereka ini datang dari Mesir. Mereka kembali ke Jerusalem kerana diperintah oleh Allah SWT untuk meninggalkan Mesir, balik ke negeri asal mereka. Perintah itu daripada Allah disampaikan oleh Allah SWT, disampaikan oleh Nabi Musa AS. Maka mereka balik. Kita baca kan, mereka ikut, dan mereka dibawa menyeberangi Laut Merah oleh Nabi Musa AS dengan mukjizatnya, membelah lautan. Akhirnya terbelah Laut Merah itu kepada 12 jalan untuk menyelamatkan mereka Bani Israel ini daripada dikejar, dihambat oleh Fir'aun dan tentera-tenteranya. Dan akhirnya Fir'aun dan sekalian tentera Fir'aun ini mati di dasar Laut Merah. Maka Nabi Musa AS dan Bani Israel ini selamat meninggalkan bumi Mesir, menyeberangi Lautan Merah, pergi ke sebelah timur Laut Merah dan meneruskan perjalanan ke Baitul Maqdis. Dah hampir sampai dah. Tak berapa jauh dah. Maka turunlah perintah ini. Masuklah kamu ke negeri Baitul Maqdis ini. Sampai sana, makanlah apa yang ada dengan suka hati kamu, dengan apa yang kamu kehendaki, dan masuk ke pintu negeri, ke pintu gerbang negeri ini dengan sujada, dengan tunduk, dengan hormat. Itu maksud dia. Wa qulu hittah, dan katakanlah oleh sekalian kamu hittah. Apa makna hittah ni? Satu perkataan. Hittah ni satu perkataan, maksudnya di sini diterangkan sini, ya Allah, ampunilah dosa kami. Hittah, waktu nak masuk tu katakanlah hittah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Kenapa? Kerana Bani Israil ni cukup banyak dosa yang menyebabkan mereka ini tertindas di bumi Mesir. Apa dosa mereka? Mereka menyeleweng dari jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mereka menyembah berhala, dan penyudah sekali mereka menyembah Firaun sebagai Tuhan. Maka dalam kepercayaan mereka, apa saja objek yang nampak pelik, itulah Tuhan. Ini yang berlaku, sehingga mereka diperdayakan oleh Samiri, sehingga mereka menyembah patung anak lembu sebagai Tuhan. Ini waktu Nabi Musa pergi ke Bukit Tur Sina mengambil kitab Taurat. Itu cerita. Cerita tu kita akan cerita di waktu lain lah, pada waktu yang lain. Tapi nak cerita sini, diperintahkan kepada Bani Israil ini. Hittah berkata, Hittah maksud negeri Baitul Maqdis atau negeri Jerusalem ni, katakan dah masuk dengan tunduk, patuh, dan berkata hittah, ya Allah, ampunilah dosa kami. Naghfir lakum khotoyakum. Naghfir lakum ni fi'il mudhari' jawab syarat. Jawab syarat, maksudnya bila Bani Israil ini diperintah Allah Ta'ala berkata, ya Allah, ampuni dosa kami, hittah ni
Bila kata hirtah, maka apa yang berlaku? Sebagai menjawab